Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Amma ba'du. Para penonton, para pendengar, sahabat-sahabat ikhwatul iman, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Di mana sahaja semua sahabat berada, semoga Allah merahmati sahabat sekalian. Allah merahmati kehidupan kita, ruh kita, pemikiran kita. Allah merahmati tingkah laku kita, nawaitu kita, amal perbuatan kita, dan Allah menerima semua amal-amal saleh yang kita lakukan. Alhamdulillah sahabat, di mana sahaja sahabat berada, tak kiralah dalam Malaysia, luar Malaysia, di Sabah ke, di Sarawak ke, di Singapura ke, di Thailand ke, menerima khabar daripada sahabat-sahabat di Thailand. Alhamdulillah, semoga kita dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah. Mungkin sahabat-sahabat yang ada di Melbourne, ada di New Zealand, sahabat yang ada di Dubai, semoga Allah merahmati kita semua sahabat. Lebih-lebih sahabat yang berada di Pulau Pinang, semoga Allah merahmati sahabat, terutama di Pai Terbong, semoga Allah merahmati tuan guru kita di sana. Alhamdulillah sahabat, kita menyambung bicara hati kita. Pada waktu ini kita cuba menerjah, melihat, meneroka perkataan daripada penulis kita yang ada pada muka surat 157 itu, di bawah bab taubat itu. Saya membaca sedikit. Penulis menyebut pada kita bahawa, kata penulis, ketahui olehmu bahawasanya taubat itu perjalanan, permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat, dan anak kunci bagi tuah sekalian murid, dan bahawasanya taubat itu wajib ia dengan bersegera dari segala dosa, sekalipun dosa kecil, dan melambatkan taubat itu satu dosanya lain pula. Itu statement daripada penulis. Taubat, saya rumuskan seolah-olah saya kata penulis menyebut dua perkara pada kita. Pertama, taubat itu adalah permulaan jalan kita, label yang pertama, anak tangga pertama melangkah menuju Allah. So kalau kita sembahyang, kita puasa tapi tidak diawali dengan taubat, maka seolah-olah kita dikatakan macam belum melangkah lagi. Satu. Dua, bertaubat daripada segala dosa ini, penulis kata hukum dia adalah wajib. Tiga, kita menyatakan bahawa kebaikan hidup dunia dan akhirat ada pada langkah yang bernama taubat. Karena itu ikhwan, ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah itu sangat benar. Allah kata, la ikraha fid dini qad tabayyana rusydu minal ghayy. Allah kata sekali-kali tidak ada paksaan dalam agama, kerana kata Allah telah teranglah, telah jelaslah antara ar-rusydu dan al-ghayy, antara petunjuk dan kesesatan. Awal daripada Baqarah pun Allah sebut benda yang sama. Alif lam mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahawa tidak boleh ada suatu keraguan pun dengan Al-Quran. Tak boleh ragu, kata dia, kalamullah, turun daripada Allah kepada Rasul utusan dia yang bernama Muhammad, dan tak boleh memaksa orang. Inilah kaedah yang besar ikhwan, kaedah yang kalau kita cuba memaksa keyakinan pada orang, maka dia tak akan timbul, dia susah nak dapat. Jadi taubat itu adalah bab yang datang daripada hati naluri manusia. Dia apabila dia mula memandang kepada akhirat,
dia mula pandang kepada kehidupan dia yang bukan di dunia. Apabila dia mula fikir pasal mati, selepas daripada mati, kesudahan dia di mana, bila dia fikir benda itu, barulah dia akan datang. So selagi tak fikir, tak dapat. Macam dalam surah Al-Hasyr, Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dia kena ada muhasabah, dia kena fikir besok nak jadi apa, besok nak bawa apa akhirat, nak hidup di sana macam mana. Bila ada fikir itu, barulah dia datang bekal kita nak buat bekal untuk balik bertemu Allah. Ya Allah kata wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa, tetapi tak sampai kita pada takwa sekiranya tak bermula dengan anak langkah, anak tangga yang bernama taubat. Maka penulis menyebut perkara itu. Imam Ibn Qudamah, Imam Ibn Qayyim, Imam An-Nawawi, nama-nama yang saya sebut ini semua dalam kitab mereka seperti Minhajul Qasidin, Madarijus Salikin, kitab Minhaj oleh Imam Nawawi, kesemuanya menegaskan benda yang sama, bahawa taubat adalah suatu benda yang wajib, bukan hukumnya sunat, tapi dia adalah wajib. Wajib macam mana? Nawawi sebut dalam Riyadhus Salihin, wajibatun min kulli zambin, wajib atas setiap dosa yang kita lakukan. Maka wajib kita beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, baik, saya membaca sedikit apa yang penulis kata kepada kita. Penulis kata kepada kita, dan melambatkan taubat itu satu dosanya lain pula. Lambat, ambil masa lambat itu merupakan satu dosanya lain pula. Kata penulis, walau sekalipun berpuluh-puluh tahun dah dosa tu, mesti taubat. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu dengan berbilang-bilang dosa, melambatkan taubat itu dengan sebab panjang masa, tetapi berlebih kurang besarnya dengan berlebih kurang panjang masa melambatkan itu, dan berhajat ia kepada taubat daripada maksiat. Melambatkan itu seperti wajib ia taubat daripada maksiat yang pertama, kemudian jika mengetahui ia akan segala dosanya atas tafsil, nescaya wajib atasnya taubat daripada semuanya dengan satu-satu. Dan tiada memada oleh satu taubat sahaja bagi segala dosa itu, dan jika tiada teringat ia akan tafsil secara rinci segala dosanya, maka hendaklah dia berkata, jika ada bagi aku dosa yang tiada aku ketahui akan dia, maka aku bertaubat daripadanya kepada Allah Ta'ala, dan bahawasanya diri taubat itu satu ibadah yang dijanjikan akan pahala kerananya. Adapun hilang siksa kemudian daripada taubat, maka itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Baik, ikhwatul iman, yang kita boleh buat nota daripada poin ininya ialah bahawa sebesar mana kesalahan kita, dosa kita, maka sebesar itulah hajat kita kepada taubat. Satu. Dua, melambatkan taubat setelah kita tahu kata kita ini ada dosa. Setelah kita tahu kata kita ni ada dosa dan kita melambatkan taubat, maka itu menyebabkan lambatlah pula kita mendapat fadilat daripada taubat itu, hasil taubat. Kita dah bincang dah pada diskusi yang sebelumnya, apakah manfaat taubat dalam dunia. Jadi bila kita lambat taubat,
Melambatkan taubat bermakna kita melambatkan memetik hasil dia. Kita melambatkan. Bila satu orang tu sedar kata dia berdosa, dia jangan lambatkan taubat. Terus kepada perkataan taubat. Istighfar adalah perkataan taubat. Kita terus kepada Allah. Kita terus kata Rabbighfirli wa tub alayya. Tuhan, aku beristighfar pada Engkau. Terimalah taubat aku. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terus kepada perkataan itu. Ketiga, penulis kata, satu orang yang bertaubat, dia telah masuk di dalam wilayah beribadah kepada Allah. Dia masuk kepada wilayah beribadah kepada Allah. Kerana taubat, diri taubat itu penulis kata adalah satu ibadah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan pahala yang lain. Yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan perkara yang lain. Diri taubat itu. Maka penulis nak mendedahkan pada kita, ikhwan, bila kita bertaubat kepada Allah dari segi kerohanian ni, kita dapat apa? Yang pembicaraan kita kepada bahagian yang kedua tu, diskusi kedua, dunia ni kita dapat apa? Bertaubat. Dari segi akhirat pula, apa kita dapat? Maka bila kita bertaubat kepada Allah, penulis kata, kita telah masuk diri kita dalam dunia beribadah pada Allah, yang di situ ada ganjaran lain pula. Bila kita kata, ya Allah, saya minta ampun, terimalah taubat saya, ampunlah saya, itu dapat pahala asin. Masuk kepada gerbang taubat, asin pula pahala dia. Subhanallah. Dan yang keempat, dia kata apa dia? Dia kata, bila satu orang tu bertaubat, ada janji daripada Allah. Janji apa? Janji bahawa Allah Ta'ala akan memadamkan azab untuk dia, seksa pada dia. Ada janji Allah nak tebus. Ya ikhwan. Maka di sini penulis dia kata, dia nak start dengan satu firman Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala telah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Kita tahu ini ikhwan, Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini daripada surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah sentiasa mencintai orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang bersih. Sesungguhnya Allah itu sendiri sangat mencintai orang yang bertaubat. Dia sangat mencintai orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin, satu. Yang kedua, wa yuhibbul mutatahhirin. Allah boleh menyebut innallaha yuhibbut tawwabina wal mutatahhirin, tapi disebut innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala mencintai orang yang bertaubat, dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Inilah kita kata keunikan ayat ini, inilah yang kita kata kedahsyatan ayat ini, inilah yang kita katakan bahawa kedudukan ayat ini, bahawa Allah menyatakan sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat, dan kalimah cinta tu Allah ulang lagi sekali, dan Allah mencintai orang yang membersihkan diri. Kita telah hidup dengan bersih diri ni, hidup dengan apa ikhwan? Hidup dengan berudu. Allah mencintai orang yang bersih, mutatahhirin. Tahir, orang tu tak ada hadas kecil, tak ada hadas besar. Mutatahhirin, wasiyabaka fatahhir, wasiyabaka fatahhir. Ingat balik ayat tu, ya ayyuhal muddathir
qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dan siap kamu, baju pakaian kamu, bersihkan. Jadi Allah suka orang yang berpakaian bersih. Bersih maksud dia apa, ikhwan? Pakaian dia tidak ada halangan untuk dia beribadat pada Allah, sembahyang apa, tak ada. Najis bermakna halangan untuk dia berhubung dengan Allah dalam bentuk fizik, dalam bentuk yang nampak dengan mata. Allah mencintai orang yang bertaubat, membersihkan hati dari dosa, dan Allah mencintai orang yang mutatahhirin, membersihkan diri, tubuh badan dia tak ada najis, rumah dia tak ada najis, pakaian dia tak ada najis, tempat dia duduk tak ada najis, dan diri dia tidak dalam berhadas. Allah mencintai. Sehingga diulang 2 kali, sesungguhnya Allah, Allah sendiri, sesungguhnya Allah, Allah sendiri. Zat yang maha sempurna, yang memiliki nama-nama yang agung, lagi indah, yang sempurna, yang tidak ada keaiban dan kekurangan dan kecacatan. Sesungguhnya Allah, Allah yang kita sembah, yang menjadikan kita. Dia Khalik kita, dia Malik kita, dia Razak kita, dia adalah Sayyid kita, dia adalah Al-Mudabbir untuk kita, dia adalah Rabb kita. Allah itu yuhibbut tawabin, sangat mencintai, amat-amat mencintai, bergembira, suka dengan perbuatan hamba dia yang bertaubat daripada hati, dan nampak di lisan dia ucapan-ucapan taubat, lafaz-lafaz taubat. Perbuatan dia menunjukkan dia bertaubat. Dan Allah itu juga sangat-sangat mencintai orang yang bersih. Ya subhanallah, ayat ini ikhwan memberi suatu kegembiraan kepada kita untuk menyatakan kepada kita bahawa Allah Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi dari segi kerohanian, bila satu orang itu bertaubat kepada Allah dengan jalan yang betul, dengan cara yang betul, yang akan kita masuk nanti, dengan sistem yang betul, atau dengan lebih tepat saya katakan dia bertaubat kepada Allah dengan manhaj yang betul, dengan metod yang betul, mengambil cara dia daripada Quran dan Sunnah, daripada bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak mereka-reka apa-apa, maka Allah Ta'ala sangat mencintai jalan orang yang bertaubat. Hati dia, budi dia, diri dia, di mana saja dia berada, masa dia, semuanya Allah sangat mencintai. Ini adalah makam pertama ikhwan. Makam orang yang bertaubat adalah makam meraih cinta Allah. Makam orang yang bertaubat, bila kita langkah nak bertaubat saja, kita sedang pergi kepada suatu pintu yang besar, yang kita kata di pintu itu membuka seluas-luasnya cinta Allah masuk pada kita. Cinta Allah masuk pada kita. Satu. Yang kedua, penulis kata pada kita, Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Iaitu Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan bertaubatlah oleh kamu kepada Allah Ta'ala sekalian kamu hai sekalian yang beriman. Ini ayat yang Allah Ta'ala katakan kepada kita tentang kedudukan orang yang bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'a, bertaubatlah kamu semua kepada Allah Ta'ala. Kamu semua bertaubatlah kepada Allah. Lepas tu Tuhan kata apa? Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Baik, di sini ada apa ikhwan? Tadi saya katakan makam yang pertama, bila satu orang tu bertaubat, dia melangkah kaki, dia mula melayakkan diri dia untuk mendapat cinta Allah, meraih cinta Allah. Jadi cinta Allah itu diraih dengan taubat. Dan taubat ada dia punya tuntunan dia. Tuntunan maksud dia apa? Bimbingan dia. Ada contoh dia. Bukan kita bikin jalan taubat. Allah mencintai orang yang bertaubat dengan manhaj yang betul. Allah mencintai, maka cinta Allah dapat kita raih dengan taubat. Satu. Masuk ayat ini, Allah menyatakan makam yang kedua. Bagi orang yang bertaubat itu, Allah kata ada iman. Tu wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun.
Kemudian sambungan ayat itu Allah Ta'ala kata, la'allakum tuflihun. Dengan taubat ini mudah-mudahan kamu sampai kepada kedamaian jiwa. Kamu sampai kepada kejayaan jiwa. Aflah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Sekarang dah tak dengar dah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Sekarang yang kita dengar, sallu fi buyutikum. Dahulu kita dengar, marilah salat, marilah menuju kejayaan. Berjaya apa ikhwan? Start daripada atas tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan itu dia datang salat, dengan salat itu dia mendapat falah, aflah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka orang beriman itu dia aflah. Dia aflah kerana ada iman. Lepas tu dia salat. Lepas dia salat dia aflah. Kenapa? Kerana dalam salat dia ada khusyuk kepada Allah. Jadi aflah bermakna apa dia ikhwan? Kejayaan jiwa, kesuksesan jiwa. Jiwa macam mana dikatakan sukses ikhwan? Jiwanya penuh dengan hasad dengki, jiwa yang penuh dengan tamak, jiwa yang penuh dengan busuk hati, jiwa penuh dengan iri hati. Jiwa macam ni nak dikatakan berjaya? Tidak. Dia mesti ada makna lain. Jiwa yang macam mana? Jiwa tenang, jiwa macam mana? Jiwa bahagia, jiwa macam mana? Jiwa aman, jiwa macam mana? Di sisi para ulama yang membicarakan hal jiwa, mereka menyatakan ada suatu talbis, ada suatu penyelewengan kepada pemandangan kita. Talbis kita tahu kan? Kita terjemah dengan makna apa? Tipu daya. Kenapa? Sebab yang kita nampak tu izharul haq, ataupun dia menzahir izharul batil, terzahirlah satu benda batil tapi ala suratil haq, di atas surah, di atas gambar kebenaran. Jadi orang nampak macam benar tapi sebenarnya itu bukan benar, itu adalah batil. Ada suatu pemandangan yang tak betul tentang kerja kedamaian. Saya contohkan begini ikhwan, yang para ulama jiwa sebut. Ada satu orang kaya, dia kaya, dia raya. Baik. Kita kata pendek kata berjalan atas duit, tidur atas duit. Apa dia nak semua dapat. Maka orang macam ni ikhwan, sentiasalah mulut dia akan tersenyum, muka dia manis. Orang tak kalau dia make up pun menjadi, kita kata seronoklah tengok dia sentiasa dia senyum, dia aman. Itu adakah kebahagiaan dia? Kemana dia pergi pun nampak dia senyum, nampak dia happy. Dia pergi ke shopping komplek pun dia senyum, dia keluar pun dia senyum, dia pergi pasar pun dia senyum, sampai rumah pun dia senyum. Adakah itu dikatakan bahagia? Tidak. Itu bukan bahagia. Itu hanyalah suatu izhar, suatu penampakan yang zahir saja. Hakikatnya kebahagiaan Tuhan kata ada pada hati. Pasal itu kita kata dengan kekayaan dia macam tu, selalulah nampak dia kata alhamdulillah. Adakah dia dikata orang yang bersyukur? Belum tentu. Dari segi bicara hati belum tentu. Kenapa? Dia mesti diuji sampai hati dia tidak bergantung selain pada Allah, baru dia dikatakan hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur. Siapa yang tak boleh bersyukur ikhwan? Kalau badan sihat, duit ringgit ada, semua hajat capai, masalah tak pernah jumpa, raplah-raplah tak ada. Jadi kalau semua ini berjalan dalam setiap diri manusia, siapa yang tak mampu bersyukur? Semua boleh bersyukur. Tapi adakah itu hakikat syukur pada hati? Tidak ikhwan. Hakikat syukur pada hati, kalau Allah tekan kita sampai kita susah, orang kata sampai sedih pun tak ada dalam poket, tapi mulut boleh bersyukur pada Allah, badan sanggup sabar menanggung ujian Allah, itu hakikat syukur. Itu hakikat syukur. Kenapa dia nampak bahagia? Sebab dia belum diuji, sebab dia dalam kesenangan. Kesihatan dia tak diuji, rezeki dia tidak diuji, pemikiran dia tidak diuji, dia tidak ada kacau ilusi dan emosi, kesemuanya elok.
Maka karena itu bila dikatakan orang yang bertaubat itu watubu ilallahi jami'a, bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Allah suruh semua bertaubat. Jangan seorang pun tidak bertaubat. Jangan seorang pun meninggalkan taubat. Kerana ada wilayah yang kita kena masuk, yang kita kena lihat keindahan dia. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Ayyuhal mu'minun. Allah kata, wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, kamu akan capai kepada makam kesuksesan jiwa. Jadi makam kedua dalam taubat, tadi makam kita meraih cinta Allah, sekarang makam kedua dalam taubat apa dah ikhwan? Makam kedua ini dia pergi sekali antara iman dan kejayaan. Maka Allah menjanjikan bagi orang yang bertaubat itu iman dan kejayaan. Itu yang Allah Ta'ala janjikan, ikhwan. Karena itu, ikhwan, ini dari segi kerohanian. Apabila Allah mengiktiraf kita iman, apabila Allah mengiktiraf kita bakal mendapat kejayaan, ya subhanallah, ikhwan. Ini adalah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Allah janji nak bagi pada kita. Allah nak memberi kepada kita. Allah tak pernah mungkir janji. Berbeza dengan janji-janji yang lain. Kalau dengan janji dunia pun kita begitu bahagia, kita belum dapat, tapi dah terbayang-bayang, dah termimpi-mimpi dah. Kata seorang kekasih pada kekasih dia, minggu depan saya hantar rombongan pergi meminang awak. Oh ikhwan, tak makan dah, kenyang dah dia. Tengok-tengok sampai hari itu tak mai, rombongan tak mai. Itu janji macam tu pun orang dah seronok. Ini kan pula Tuhan janji, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Satu. Yang kedua, Allah kata watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dua. Tak cukup takat tu, ikhwan. Tak cukup takat tu. Penulis kata kepada kita, Nabi SAW bersabda, kata penulis, at-taibu minaz zambi kama la zambalahu. Terjemahan dia, orang yang bertaubat dari dosa seperti mereka yang tidak berdosa. Subhanallah, ikhwan. Ini apa dia, ikhwan? Ini di antara perkara kita bercakap dalam perkara yang kedua ini, iaitu apa dia? Apakah kita dapat dengan bertaubat dari segi makam kerohanian? Makam kita ni, hati kita jadi apa? Nilai Tuhan pada kita macam mana? Tengok riwayat ini. At-taibu minaz zambi, orang yang bertaubat dari dosa dia, kama la zambalahu, sekali-kali seperti orang yang tidak berdosa. Ini daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Ibnu Majah. Dan hadis ini hadisnya riwayat yang sahih. Tengok, ikhwan. Tadi Allah mencintai orang yang bertaubat, makam cinta Allah kita dapat. Dua. Yang kedua ni dia package sekali. Antara Allah memberi pengiktirafan orang yang bertaubat itu orang yang beriman dan dia akan dapat kesuksesan hati. Yang ketiga dikatakan orang yang bertaubat ini seperti mana orang yang Tuhan nilai dia tak pernah buat salah apa agak Tuhan. Cuba tu lihat. Macam mana satu orang 50 tahun umur dia. 50 tahun umur dia. Dia duduk dalam apa? Duduk dalam menyembah selain pada Allah. 50 tahun tu kita tolaklah 15 akhir balik. Baki ada 35 tahun. 35 tahun dia menyembah selain daripada Allah. Tiba-tiba satu hari dia mendapat petunjuk Islam, petunjuk iman, petunjuk tauhid. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dengan dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia Islam. Apa Tuhan hukum dia dalam riwayat Muslim? Tuhan kira dia tak pernah bersalah apa-apa. Tuhan mengambil suatu pengiraan dia tidak pernah buat apa-apa dosa pada Allah. Allah raba, Allah delete semua kesalahan dia. Bagi orang yang masuk Islam, maka dia dikatakan tidak
bersalah apa-apa, dia bersih seperti mana mak melahirkan anak pada hari dia Islam itu. Gugur semua dosa dia. Dia jadi orang yang kembali pada fitrah. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Maka orang yang bertaubat dari dosa, orang Islam bertaubat dari dosa, sama juga macam tadi. Bukan selama duduk dalam dunia yang tak menyembah Allah, itu satu dosa. Bertaubat itu macam mana? Bertaubat itu dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Itu untuk orang bukan Islam. Untuk orang Islam, meninggal sembahyang, meninggal tutup aurat, meninggal belajar baca Al-Quran, meninggal mengikut sunnah Nabi, semuanya dosa. Maka dia taubat pada Allah, dia istighfar, dia minta ampun pada Allah. Maka Allah kira dia macam mana? Allah kira dia macam dia tak pernah berdosa. At-taibu minaz zambi, orang yang bertaubat daripada dosa dia. Tapi kena ingat, setiap kali kita sebut hal taubat, dia kena balik pada manhaj yang betul. Nanti kita akan tengok macam mana manhaj yang betul taubat. Dia bertaubat pada Allah dengan taubat yang betul, maka hari dia bertaubat, katalah dia buat 1000 bid'ah, 1,000,000 maksiat. Dia minum arak ni bukan sekali, dia zina ni bukan sekali, dia makan riba ni bukan sekali, dia buat nanya ke orang ni bukan sekali. Dia bertaubat saja pada hari dia bertaubat, masa dia bertaubat, dia itu seperti kaman, seperti exactly kata Allah, la zambalahu, orang yang tak pernah berdosa. Pasal tu ikhwan, bila kita tengok orang ni kembali ke pangkal jalan, bila kita jumpa dia kawan lawan, kita peluk dia. Kita peluk dia, kita doakan dia barakallahu laka, kita doakan dia masya Allah, hayakallah, hayakallah, Allah bagi kehidupan pada engkau, Allah berkati engkau, masya Allah. Kita kata kat dia, araka alal khair, saya melihat kamu atas bawah luar dalam semua dalam kebaikan. Kerana dia seperti orang yang tidak berdosa. Anda tengok, beginilah Allah Ta'ala menilai kita, menilai orang-orang yang bertaubat, menilai orang-orang yang bertaubat. Ikhwan, jemaah sekalian, tidak cukup setakat itu. Kalau kita mau melihat kepada ayat yang lain, masalah kita lihat kepada ayat yang ada dalam surah Furqan. Dalam surah Furqan, kalau kita mau melihat ayat ke-70 sebagai contoh, bila kita bertaubat, apa yang jadi sebenarnya pada ruh kita, pada jiwa kita, pada molekul-molekul kita, kepada elektron kita, kepada kita punya emosi dan ilusi kita, apa yang jadi? Allah kata, Allah cerita tentang dosa. Dalam surah Furqan, Allah cerita pasal dosa. Dosa menduakan Allah, dosa membunuh orang, dosa zina, itu semua dosa berat-berat. Lepas tu Allah kata, tengok, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati illa wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al zalika. Allah kata, siapa yang tidak menyembah Tuhan lain daripada Allah, kemudian mereka tidak membunuh nyawa, dia tak bunuh nyawa orang. Kalau dia bunuh pun di atas hukum Allah Ta'ala, seperti hukum qisas ada, hukum murtad ada. Dia bunuh pun di atas undang-undang Allah Ta'ala, bukan saja pergi buat orang. Mereka tidak berzina. Siapa yang buat semua benda ni, dia terlibat dengan dosa. Lepas tu kata Allah, illa man taba. Berat dosa ni, dosa syirik pada Allah ni berat ni, berat, sangat berat. Dosa bunuh orang, bunuh satu orang macam bunuh semua orang, berat. Dosa bunuh orang cukup berat. Sama ada silent killer ke, bunuh dengan apa-apalah, tembak mati, pukul kat belakang mati, langgak motorkar, saja langgak mati, rejam kepala orang dalam ayak mati. Ini bunuh-bunuh yang boleh cas. Tapi ada silent killer, bunuh pakai tradisional, guna ilmu-ilmu yang jahat, guna ilmu sihir, pendukunan, santet, guna ilmu pembomohan, akhirnya orang tu mati. Bunuh ni dosa besar.
Bunuh orang ni dosa besar. Kita tak ada hak. Bunuh diri sendiri pun kita tak ada hak. Apatah lagi bunuh orang. Zina. Tak ada hak. Baik. Besar. Ini semua dosa besar. Tiba-tiba dia bertaubat pada Allah. Ini dosa besar ni. Allah kata. Tiba-tiba dia bertaubat pada Allah. Illa man taba. Malaikat dia bertaubat. Orang yang bertaubat. Lepas dia bertaubat tu kata Allah. Tanda kata dia bertaubat. Wa amana. Dia kembali beriman pada Allah. Dia patuh balik dengan peraturan Allah. Wa amila amalan salihah. Dia repair diri dia dengan amal salih. Tengok Allah Ta'ala buat. Satu benda yang sangat dahsyat Allah buat pada orang bertaubat ni. Apa dia ikhwan? Allah kata faulaika. Mereka itulah ikhwan, orang yang bertaubat tadi, yang beriman pada Allah tadi, yang beramal dengan amal salih tadi, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan gantikan semua dosa-dosa yang mereka buat tadi. Lepas tu mereka taubat, Allah akan ganti tempat dosa itu hasanat, dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah kata, dan hal keadaan Allah Ta'ala itu memang dia lagu tu. Dia ghafur, dia pengampun, dia rahim, dia sangat penyayang pada hamba dia. Tuhan tak mengambil pendekatan berdendam dengan hamba dia. Alhamdulillah, Tuhan yang kita sembah bukan pendendam, tapi dia mengambil pendekatan ghafur, rahim. Dia nak ampun dosa hamba dia, dia nak leburkan dosa hamba dia, dia nak padam dosa hamba dia, dan bila dia padam, dia nak tunjuk kasih sayang daripada hamba dia. Macam mana? Hamba dia pernah sembah lain daripada dia, dosa, dia ganti. Dengan taubat, dia kira tak berdosa, dia kira kebaikan. Taubat itu membukakan pintu dia seluas timur ke barat untuk dia sampai ke syurga Allah. Ikhwan, bila satu orang tu bertaubat, ini sebenarnya yang berlaku kepada diri dia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, Nabi kita menyebut dalam riwayat Abu Hurairah daripada riwayat Al-Hakim. Al-Hakim menilai riwayat ini dengan riwayatnya, para ulama menilai hadis ini dengan martabatnya yang hasan. Nabi kata pada kita, Nabi kata ada kaum, ada di kalangan hamba Allah Ta'ala ni, Nabi kata, yang mereka ini banyak buat salah. Ada suatu aqwamun, satu kaum yang mereka itu, Nabi kata, banyak buat salah. Tapi Nabi kata, dalam mereka banyak buat salah tu, dalam hati mereka itu ada suatu cita-cita. Ada suatu cita-cita, ya Allah, nak bertaubat pada Allah. Maka mereka mengharapkan apa? Mereka mengharapkan supaya badalallahu azza wa jal sayiatihim hasanat. Allah menukar segala kejahatan mereka, dosa mereka dengan kebaikan. Allah tukar, Allah ganti. Mereka itulah orang-orang yang mana? Orang-orang yang meninggalkan dosa, kembali pada taubat. Mereka takut dengan rekod dosa mereka. Allah akan tukar rekod itu. Ikhwan, anda tahu tak maksud tukar ni, maksud dia apa? Kita tengok dalam gambar-gambar duk tunjukkan, tukar report. Tukar report. Tukar ni maksud dia apa? Nama kawan tu, di atas file itu nama kawan tu, tapi report, isi report itu bertukar. Katalah kita buat medical check up. Dengan medical check up itu untuk melayakkan kita dapat kerja. Company kata kena buat medical check up dulu, dia nak tengok. Dia tak mau kerja dia ada kencing manis. Sebelum kerja dah kencing manis, lepas kerja tak tahu, tak kencing terus. Macam mana nak buat? So company kata pergi buat medical check up. Dia bila buat medical check up, semua keluar habis, lingkup. Jantung ada sumbat sikit, urat kembang sana kecut sini tersimpul. Pendek kata, kalau company tengok mereka check up tu, tak dapatlah kerja. Andai kata, apa dia buat? Dia tukar isi report. Macam mana dia boleh tukar, itu saya tak tahu. Dunia boleh buat nama-nama dia, tapi isi report ditukar.
Datang company tengok semua okey, semua normal. Glukos normal. Darah normal, buah pinggang normal, jantung normal. Semua normal. Maka dengan tukar report daripada report tak betul kepada jadi macam betul, tukar. Menyebabkan apa dia dapat, ikhwan? Dia dapat ajar. Allah Jalla wa'ala akan buat apa, ikhwan? Allah akan ganti kesalahan-kesalahan. Report dia banyak salah, tapi Tuhan akan buat lagu mana? Tuhan tak mau pandang kesalahan tu. Tuhan kira dia tak bersalah. Macam mana? Hanya dengan dia datang bertaubat pada Allah. Apa satu bab yang akan kita bincang ke depan ni, apa dia, ikhwan? Apa yang ada dalam taubat ni sampai Tuhan nak ganti kesalahan orang tu dengan kebaikan? Apa yang ada dalam taubat ni sampai Tuhan sayang sangat ni? Apa yang ada dalam taubat ni sampai orang yang bertaubat Tuhan nak kira dia tak berdosa ni? Apa yang ada sangat dalam taubat ni? Should be something dalam taubat ni. Should be something there. Dalam taubat ni mesti ada satu benda yang sangat besar, ikhwan. Takkanlah sebegitu. Mesti ada sesuatu. Apa dia? Mesti ada. Sahabat tengok. Yang ini contoh dunia. Sahabat kenal dengan menteri nikah kahwin. Menteri nikah kahwin ni ada dua lah benda besar jadi kat dia. Satu, orang-orang hak tengah padi tu, tengah pendang tu, dia pergi peluk. Ni menteri nikah kahwin. Dia pergi peluk. Satu. Dua, dia kata undang-undang dalam negeri ini kekanda yang bikin boleh padam. Dua. Tiga, hujung karier dia lah, dia sanggup jadi musang berjanggut. Dia sanggup jadi musang. Soalan timbul, kenapa menteri nikah kahwin ni sampai pergi peluk orang-orang tu? Kenapa? Apa yang dia nampak dekat orang-orang tu? Satu, kenapa dia boleh ucap undang-undang dalam negeri ni kekanda yang bikin boleh padam? Dia nak padam undang-undang. Apa penyebab dia? Dan akhirnya dia masuk dalam box tu, dia masuk dalam peti tu, dia sanggup jadi musang. Yang kawan-kawan dia kata, tuanku patik khatam 7 kali bak musang, tapi patik khatam 7 kali bak haiwan, tapi haiwan macam ni belum jumpa lagi. Kenapa dia sanggup jadi musang? Timbul, mesti ada sesuatu. Maka jawapan dia, kerana Puspawangi. Ya. Jadi apa yang ada pada Puspawangi ni sampai dia tengok orang-orang dia nampak macam tu? Jadi Allah Ta'ala sampai kesalahan kawan ni dia nak ampun, besar punya salah ni. Dalam 69, dalam 70 tadi, surah Furqan, besar salah kawan ni. Apa salah kawan ni? Bunuh orang, syirik, menduakan Allah, zina, besar dia buat. Tapi Tuhan nak buang semua. Tuhan nak sambut dia. Maka apa yang ada dalam taubat ni? Mesti ada sesuatu. Karena itu Allah memberi anugerahnya besar. Kalau dalam taubat tidak ada sesuatu, maka taubat tak akan jadi anak tangga pertama untuk menuju akhirat, untuk kita kata membuka pintu rahmat Allah, yang keluar daripada pintu itu kecintaan Allah pada kita. Tak cukup terkata, ikhwan, kalau kita tengok dalam ayatnya lain, Al-Qasas 67 sebagai contoh. Al-Qasas 67, Allah katakan, Allah kata, fa'amma man taba wa amana wa amila salihah fa'asa an yakuna minal muflihin. Allah kata, fa'amma man taba. Allah kata, maka adapun orang yang bertaubat. Nanti kita akan tengok apa itu taubat. Adapun orang yang bertaubat. Tapi secara bahasanya, saya ingat dalam pertemuan kita yang pertama, yang kedua, diskusi kita, perkataan taubat itu secara umumnya telah kita ketahui bermakna kembali pada Allah. Maka fa'amma man taba, maka adapun orang yang kembali pada Allah, wa amana,
dia beriman balik, dia mengelokkan diri dia dengan beriman pada Allah, wa amila salihah, dan dia melakukan amal salih. Allah kata fa'asa an yakuna, Allah kata dengan dia bertaubat, dia beriman, dia beramal balik pada Allah Ta'ala itu, mudah-mudahan kata Allah, semoga kata Allah, Allah menjadikan dia daripada orang yang sukses jiwa dia. Ya ikhwan, ikhwan, ingin saya katakan perkataan sukses ini berapa kali dah kita jumpa. Taubat dikaitkan dengan kejayaan jiwa. Ulama-ulama dari segi kerohanian kata pada kita, ikhwan, pertama apa mereka kata, ikhwan? Kita panggil hazan, sedih. Sedih adalah mainan jiwa, dia adalah penyakit hati. Hazan. Ham baca dengan ha besar, hamim atau mim ada sabdu. Ham, bimbang, risau. Fikir apa? Fikir benda yang mendatang, benda akan datang nak jadi apa, masa depan. Fikir masa depan, rasa macam tak lepas kita ni. Macam lah ni kita ham, kita risau apa? Duk fikir PKP ni sampai bila ni? Mula duk fikir dah sampai 18 hari bulan 18 hari bulan 12. Lepas 18 sambung lagi ke? Mula duk risau. Sebab berapa masa akan datang, berapa seminggu ke depan ni kita dah masuk Rejab dah. Rejab, Sya'ban, lepas Sya'ban Ramadan dah. Tapi darurat politik sampai Ogos. Mula duk fikir dah, risau. Baik, sedih dan risau ni kalau dia bertapak dalam jiwa, sampai dia kacau hidup kita, maka ulama kita kata, ulama kerohanian kata, terutama saya kata Ibn Qayyim sebut dalam kitab dia Miftah Darus Sa'adah, kunci kejayaan, kunci untuk sampai kepada negeri yang berjaya. Ini tanda apa? Ini tanda jiwa kita tidak ada aflah, tidak ada kejayaan, kesuksesan tak ada. Satu. Dua, ham, nama dia hazan dan ham. Hamun, haznun, sedih dan bimbang. Itu tanda kata jiwa kita tak ada sukses, jiwa kita ada masalah. Dua apa, ikhwan? Dia kata tanda apa dia? Apabila ibadat yang kita lakukan ni, ibadat kita buat, kita tak boleh tarik ibadat yang kita buat tu masuk dalam hati kita. Semayang, tapi dia hanya duduk di tangan, di dai, di lutut, di kaki. Bila kita sujud, dai yang ke bawah, hidung yang kena lantai, tangan yang kena, lutut yang kena, ibu jari yang kena. Jiwa tak menyentuh lantai. Ibadat yang kita duk buat hari demi hari, ibadat yang kita buat itu langsung tak pernah menyumbang kedamaian jiwa kita. Zikir lisan, tapi dalam hati zikir tak sampai. Bila ada tanda yang kedua ini, para ulama kata itu tanda kata jiwa kita tidak sukses. Tiga, hilang apa, ikhwan? Hilang langsung kelazatan atau hilang langsung hilang langsung keteringatan. Saya pun tak tahu dalam Dewan Kamus ada tak bahasa ni. Keteringatan, hilang langsung kelazatan atau ingatan. Ingatan apa? Ingatan dalam hidup ni nak pergi pada Tuhan, hilang langsung. Dia macam hilang, tak nampak peta. Tengok peta tapi tak tahu nak baca macam mana. Sampai makan pun tak rasa nak sebut bismillah, tak rasa. Bila susah tak rasa nak berdoa pada Allah, tak rasa nak gantung pada Allah, tak rasa nak belajar agama Tuhan, tak rasa. Saya bagi satu contoh, ikhwan, satu contoh. Nabi sebut dalam riwayat kan, kita duk baca, ad-du'a huwal ibadah. Doa ni apa dia? Doa ni ibadat.
Ikhwan, ibadat pada Allah Ta'ala, Allah sendiri sebut ibadat ni boleh dilakukan macam mana. Ada ibadat umum, ada ibadatnya khusus. Betul? Betul. Allah kata alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ibadat-ibadat umum ni, zikir ke, tilawatul Quran ke, nak sebut nama Allah. Allah kata berdiri boleh, duduk boleh, baring boleh. Allah kata berdiri boleh, duduk boleh, baring boleh. Maksud dia apa? Orang itu nak berzikir pada Allah, nak sebut nama Allah, nak baca Quran dalam keadaan duduk boleh. Betul? Berdiri. Dalam keadaan berdiri, kondisi berdiri. Boleh tak baca Quran? Boleh. Memang sembahyang kita baca Quran berdiri. Boleh. Baring. Dia baring. Pegang tasbih di tangan sambil duduk baring, subhanallah, boleh? Artinya duduk satu kondisi lain, berdiri satu kondisi lain, berbaring satu kondisi lain. Betul? Bukannya kita campur tiga kondisi jadi satu kondisi. Kalau tiga-tiga tu kita campur jadikan dia satu kondisi, bermakna dia ada 4 kondisi. Duduk, berdiri, baring dan campur semua. Campur semua kondisi apa? Duduk campur berdiri, berdiri campur sekali, tak melompat jadi. Macam orang, Quran kata kahwin 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu kamu bimbang, 1 sudah cukup. Kondisi itu Quran suruh campur ke atau macam mana? Kahwin 2, 3, 4. Kalau tak mampu, kamu takut ke apa, 1 cukup lah. Jadi bermakna kita kahwin 2, dah ada 2 dah, rasa nak kahwin lagi 1, tambah 1 jadi 3. So 3 dah ada 3, tapi rasa nak kena kahwin juga. Sebab cinta ni dia buta. Cinta ni dia main tanpa kita panggil. Kan nasihat Pak Mentua Maya kepada Maya, kan, kata Pak Mentua Maya pada Maya, cinta dan kematian datangnya tak pernah diundang. Adakah kondisi itu menyatakan kahwin 2, campur 3, campur 4, campur 1, berapa jadi? Pasal itu ada orang kahwin 10 pasal dia campur. Itu bukan kondisi campur. Dia habaq. Boleh kahwin 2. Boleh tambah lagi jadi 3, jadi 4. Habislah. Kalau tak mampu 1 cukup lah. Dia campur. 2 campur 3 jadi 5. 5 campur dengan 4 jadi 9. 9 campur 1, 10 dia balun. Quran kata boleh kita berzikir duduk, berdiri dan berbaring. Itu kondisi yang berbeza-beza. Setiap kondisi kita duduk, zikir itu nilai dia ibadat, doa nilai dia ibadat. Berdiri, walaupun kita berdiri berzikir tilawatul Quran, tetap nilai dia ibadat. Kita baring, tetap nilai dia ibadat tu kita kena jaga, ya ikhwan. Kita tak boleh sembrono. Tapi kalau kita gue semua, jadikan dia kondisi yang keempat, time berdiri itulah kita duduk, time duduk itulah kita berdiri, time duduk berdiri itulah kita nak berbaring, dia akan jadi satu kondisi yang lentang pukang. Dan bila kita buat lagu tu, nilai doa tilawatul Quran sebagai ibadat akan hilang. Berdiri, campur suasana duduk, lepas tu bubuh muzik pula. Dalam agama ni ikhwan, ibadat apa pakai muzik ni? Mendekatkan diri pada Allah, apa yang pakai muzik ni yang pernah ditunjuk oleh para nabi dan rasul ni? Tengoklah Zakaria berdoa lagu mana, Yunus berdoa lagu mana, Nuh baca doa lagu mana, Adam baca doa macam mana, Muhammad baca doa macam mana, Ayub alaihi salam. Mereka baca doa mereka, ada yang baca doa dalam sakit, tapi mereka kekalkan peradaban, doa kekal ibadat. Ada yang baca doa dalam musibah besar, ikan telan dia duduk dalam perut ikan, dia masih lagi berdoa pada Allah, dia masih lagi tasbih pada Allah. Ada yang berdoa dalam suasananya sangat gawat,
Seperti Nuh, banjir besar. Ada yang berdoa pada Allah dalam keadaan cukup risau dan sedih, seperti Zakaria alaihi salam. Dan Allah gambarkan di awal surah Maryam bagaimana momen suasana doa Zakaria kepada Allah, dan kalimah apa yang Allah sebut. Mereka berdoa pada Allah Ta'ala dengan mengekalkan nilai doa sebagai ibadat. Seorang pun daripada kekasih Allah ni tak pernah bubuh muzik dalam doa mereka. Kenapa ikhwan? Nak menjaga hubungan dengan Tuhan. Ikhwan, apabila satu orang dia beribadat pada Allah, tapi ibadat itu hilang dia punya nikmat, dan dia pun tak terasa jiwa dia nak kembali, nak melihat. Kalau Allah suruh sembahyang, apakah ruang sembahyang Tuhan nak? Kenapa Allah hantar Muhammad? Kerana kita kena follow sembahyang dia. Kenapa tak boleh follow selain daripada Muhammad? Tak terbuka hati dia nak melihat benda itu. Hilang tu adalah petunjuk dan petanda, kata kita mesti merawat jiwa kita. Maka rawatan awal yang kita kena beri pada jiwa, bila ada ham, bila ada hazan, bila jiwa kita ini hilang fokus beribadat, tubuh badan saja beribadat, bila jiwa kita ini hilang untuk merojok dan mengingati Allah, tak teringat langsung nak sebut nama Allah. Apabila ini semua ada, para ulama kata itu petandanya Allah bagi pada kita supaya kita merawat jiwa kita dengan taubat. Ya ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala kata kepada kita ikhwan dalam ayat dia dalam surah Maryam ayat 60. Allah kata illa man taba wa amana wa amila salihah faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Allah kata melainkan orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam syurga. Kami akan masukkan mereka dalam syurga dalam keadaan sikit pun kami tak akan zalim mereka. Bukankah orang yang bila buat salah ni ikhwan, dia akan rasa rendah diri. Dia akan menghadap orang yang dia buat salah tu, dia akan rasa kecil, dia akan rasa rendah diri. Layakkah aku nak pergi ke dia? Kawan ni syirik Allah, buat dosa dengan Allah. Sampai hari akhirat dia nak masuk syurga Allah, rendah diri tu nanti ada, malu amat sangat. Allah kata tak, faulaika, mereka yang dah bertaubat ini, memulakan hidup yang baru ini dengan manhaj yang betul, dengan sistem yang betul. Kata Allah, mereka ini sebesar mana kesalahan mereka pada aku pun, yadkhulunal jannata, pasti aku bagi mereka masuk dalam syurga aku. Masa mereka masuk syurga, sikit zalim aku tak buat ke mereka. Aku tak akan hina mereka, aku tak akan ungkit salah mereka, aku tak akan cerca mereka, aku tak akan tunjuk aib mereka. Aku masukkan mereka dalam syurga dengan senyum dan kegembiraan. Sehingga dikatakan wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Penjaga syurga kata, masuklah kamu, assalamualaikum, masuklah ke dalam syurga dan kekallah di dalam dia. Dan Allah kata lagi dalam surah Tahrim ayat keempat, Allah kata in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Jika mereka bertaubat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menerima kebaikan mereka. Allah akan condongkan hati mereka kepada Allah. Tengok ikhwan, dengan kita bertaubat, apa akan jadi pada hati kita? Allah akan ubah hati kita pergi kepada Allah dengan taubat. Allah akan ubah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Bila kita bertaubat, sagat, Allah Ta'ala akan adjust hati kita. Kita mula akan hilang. Duka cita tadi akan hilang, bimbang tadi akan hilang. Ibadat dengan tubuh badan saja, dia akan dimasuki dengan rasa, dia akan masuk dengan rasa. Ingatan kita selama ni hilang pada Allah. Allah akan condong balik, Allah akan pusing hati kita kepada banyak mengingati Allah. Sehingga kan kita nak makan pun teringat nak sebut nama Allah, masuk tandas keluar tandas nak ingat nama Allah, masuk kereta keluar kereta
nak sentuh itu, sentuh ini, condong hati kita ingat pada Allah. Inilah yang terjadi pada hati kita, ikhwan, apabila kita mula melangkah kepada dunia taubat. Allah Ta'ala akan adjust hati kita, akan berlaku inabah, akan berlaku suatu kecondongan hati. Tuhan akan ubah hati kita. Bukanlah hari ini kita bertaubat, besok kita dah dapat kejayaan jiwa. Dah. Kita duduk istiqamah dalam dunia itu, Allah Ta'ala akan ubah hati kita sikit demi sikit. Ikhwan, siapa sangka dunia sebesar ni, dunia ni satu planet lah. Di samping ada matahari, ada bulan, ada marit. Dunia satu planet asing. Tak tahulah dunia ni besar mana, ikhwan, besar. Tapi orang sains kata apa? Dunia bergerak. Pernahkah kita rasa pegang ayat macam ni terbalik? Dunia bergerak. Hantar pergi ke NASA, naik roket, kawan tu terjun balik daripada roket naik atas, dia terjun balik. Dia tengok pemandangan dunia. Dunia sebesar tu, dia tengok berpusing. Dalam kelajuannya sangat laju, tapi kerana dia satu objek yang besar, dia pusing tu kita tak sedar. Macam kita duduk atas kapal terbang, kita duduk atas kapal besar-besar. Duduk atas kapal terbang, boleh minum air, dia bagi urin. Kalau naik Mars lah. Kalau naik Mars, naik Firefly, dia bagilah urin ke, dia bagi soya kepada kita, free. Kalau naik Air Asia, hang belilah. Kita boleh minum. Kalau dia tak berlanggar dengan awan lah, kita boleh minum air urin, tak tumpah. Tapi kapal sebesar tu bergerak daripada airport LIA 1 nak turun di Jeddah. Sebesar itu kapal kita bergerak. Kita boleh makan, boleh minum, boleh pergi tandas, boleh berjalan, boleh semayang. Makan nasi sebiji tak tumpah. Tapi kapal sedang bergerak. Kita sedar, kita tak sedar. Dunia bergerak rupanya, ahli sains kata. Tapi kita tak pernah nampak pun dia bergerak. Demikian hati kita bergerak. Hati kita sebenarnya ulama jiwa kata lebih besar daripada dunia. Maka Allah kata dengan taubat, Allah gerakkan hati kita. Allah putarkan hati kita. Masa ke semasa, minit ke minit Allah putar. Sampailah kita akan rasa begitu kita mesra dengan Tuhan. Mesra zikir, tilawatul Quran, nak hafaz Quran. Kita dengar nak mengapai surah Quran, kita tak rasa berat. Artinya hati kita bergerak kepada Tuhan. Tapi kalau baru dengar 20 ayat nak hafal, terus makan ubat. Baru dengar 20 ayat nak hafal, rasa macam PKP sampai tahun depan. Baru dengar 20 ayat nak hafal, rasa tak seronok, nak demam. Bermakna hati kita tidak bergerak. Hati kita bermakna istighfar kita, tilawatul Quran kita selama ni belum sampai kepada peringkat siqal. Siqal, apa dia? Penyuci jiwa kita. Maka memerlukan taubat. Taubat akan buat haji kita bergerak menuju Allah Jalla wa'ala. Ikhwan, inilah penulis sedang menghimpunkan kepada kita riwayat-riwayat menyatakan apa sebenarnya berlaku pada kita apabila kita bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi saya simpulkan balik, ikhwan. Satu, dengan kita bertaubat kepada Allah, kita melangkah ke arah dicintai oleh Allah. Ingat ikhwan, kita cinta Allah senang, tapi Allah nak cinta kita susah. Kita kan nak sebut kita cinta Allah senang, tapi Allah membalas cinta kita susah. Itu adalah hakikat cinta. Bila orang yang kita cinta balas cinta kita, itu hakikat cinta. Taubat, permulaan nak bercinta dengan Allah. Satu. Dua, taubat apa dia? Taubat itu Allah menyatakan gandingan antara iman dan kejayaan jiwa. Dua. Tiga, apa dia ikhwan? Taubat itu apa dia? Apabila kita bertaubat, Allah kira kita bersih pada Allah seperti orang yang tak pernah buat dosa. Keempat, apa dia ikhwan? Bila kita bertaubat, Allah akan ubah hidup kita. Dia ganti semua kesalahan-kesalahan kita. Dia masukkan kita dalam syurga tanpa sikit zalim. Dia terima kita. Dia akan pulihkan hati kita. Dan kelima, bila kita bertaubat, apa jadi ikhwan? Berdasarkan surah Tahrim ayat 4 tadi,
Allah Ta'ala akan ubah, gerakkan hati kita kepada dia. 5 perkara ini ikhwan berlaku pada kita apabila kita bertaubat. Kita start saja masuk ke taubat, benda ni berlaku, tapi kita tak pernah sedar. Tapi kita mula akan rasa. Kita mula akan rasa apa ikhwan? Kita mula akan rasa satu benda penting. Satu benda penting yang disebut oleh Nabi kita Muhammad, yang disebut yang disebut oleh para ulama kita, para ulama tazkiyah sebut kita ikhwan, apabila 5 benda ni kita dapat, 5 benda ni kita dapat, apa dia? Antum boleh ingat balik? Cinta Allah. Apa dia? Iman dan kebersihan jiwa. Apa lagi kita dapat? Kita akan dapat apa lagi? Masuk syurga tanpa dizalimi. Allah takkan hina orang bertaubat ni sikit pun, hatta sampai hari dia masuk syurga sikit Tuhan tak hina dia. Apa lagi? Allah ganti kesalahan dia semua. Yang kelima, Allah ubah hati dia. 5 ni kita ikat. Antum akan nampak dia seperti mana? Dia seperti gerigi kunci. Asnanul miftah. Apa itu? Kunci kan? Dia ada dia punya tu. Dia punya tu kan? Kalau kunci tu mai kosong lagu ni, tak boleh buka apa. Kunci tu dia akan ada itu. Asnan dia. Gigi-gigi dia. Untuk masuk ke dalam dia punya tu, nak pulih dia kan? Baik. Kelima ni ikhwan, kita start bertobat, hati kita mula tersentuh. 5 ni kena bagi ada untuk buka satu benda besar dalam hati kita. Benda apa itu ikhwan? Yang ulama kita kata, innallaha iza ahabba abdahu. Allah apabila dia mula sayang dengan hamba dia, dia nak bagi syurga pada hamba dia, dia nak jaga hamba dia, apa Tuhan nanti buat? Tuhan akan buka hati hamba itu melihat keaiban dunia. Tuhan akan bagi hamba tu buka hati dia, lihat dunia ini aib. Aib maksud dia apa ikhwan? Penuh dengan kekurangan, penuh dengan kecacatan, tak sempurna, tak seronok. Nak buka aib dunia, uyubad dunia fayahzaraha. Dengan itu hati hamba itu akan menjauhi dunia dan dia akan tumpu beramal dengan akhirat. Dalam keadaan dunia akan jadi bayang dengan dia, dunia selalu hambat dia pergi mana, dan Allah akan jadikan hati dia tak pernah tengok bayang balik. Tuhan akan letak pada dia kehidupan dia, rezeki dia, masa dia, Tuhan susun. Dan dia Allah jadikan pada ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dia akan tumpu di sana. Tapi kalau 5 ni kita tak dapat, kita tak boleh buka hati kita, apa akan jadi? Ulama kita kata apa ikhwan? Allah Ta'ala apabila dia nak tutup hati satu hamba dia, apa dia akan buat? Dia akan sibukkan hamba itu dengan dunia. Dia tutup dunia ini punya aib serapat-rapatnya. Hamba tu tak nampak kata dunia ni kurang. Dan dia tutup keistimewaan akhirat serapat-rapatnya. Hamba tu tak nampak langsung akhirat. Maka apa akan jadi? Hamba itu akan disibukkan dengan dunia dan dia tak sempat beramal untuk akhirat. Maka dia akan mati di atas. Dia akan jadi macam kawan tadi berpaling. Dia akan hambat bayang-bayang dia dan dia akan mati ketika hambat bayang-bayang dia. Dia hambat dunia. Ya ikhwan, itulah yang kita nak dengan perjalanan pertama daripada taubat, supaya bila kita masuk dalam gerbang taubat, kita tahu apa yang kita buat. InsyaAllah ikhwan, diskusi kita kali keempat ini kita akan tengok penulis nak habaq pada kita starting taubat ni macam mana, kalimah-kalimah taubat ni macam mana. Lepas tu dia akan sebut pada kita apa yang menghalang kita daripada bertaubat. Kita akan tengok satu persatu. Semoga Allah Ta'ala merahmati saya, merahmati kita semua dunia dan akhirat, insya-Allah ikhwan. Semoga diberkati oleh Allah dunia sampai akhirat. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma